الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Apa khabar semua? Boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Kita tengok soalan yang pertama. Okey. Okey, tengok soalan kita. Okey, soalan kita yang pertama ni. Okey, soalannya dia cakap Unicode soal apa ni? Unicode, tumbuhan Unicode. Okey, kita dapati jawapannya apa tadi? Atas sekali adalah mesofil mesofil. Okey, kita tengok ni. Okey, kita tengok atas sekali ni. Ini atas sekali adalah epidermis. Epidermis atas. Ini apa? Ini adalah mesofil Palisad. Bagus. Okey, ini adalah berkas vaskular kan? Okey. Ni semua ni berkas vaskular, tetapi mana yang atas, mana yang bawah? Ini namanya berkas vaskular. Xylem atas ke phloem atas? Xylem atas. Xylem atas, xylem di atas. Maka phloem yang bawah. Lepas tu Z ni adalah apa dia? Mesofil berspan. Mesofil bersponge. Kalau cikgu dulu, cikgu buat bulat-bulat gitu bersponge. Dia memang bentuknya bulat-bulat. Bila bentuk dia bulat-bulat, dia jumlah luas permukaan perisi padu adalah besar. Bila besar, maka dia mudah untuk resapan apa? Resapan gas oksigen, karbon dioksida dan juga air. Itu tujuan dia. Sebab itu dia duduk kat sini, dia mewujudkan, bila dia longgar, dia mewujudkan ruang-ruang udara antaranya. Okey, kemudian itu xylem. Itu adalah mesofil bersponge. Manakala mesofil berpalisad, kita tengok berpalisad kalau cikgu palisad. Palisad kita susun buat sini. Palisad. Disusun secara padat. Padat dan rapat, padat, menegak. Kita tengok je gambar. Untuk apa? Untuk meningkatkan penyerapan cahaya. Kemudian dia punya klorofil dia paling banyak ke atas. Dia adalah paling banyak kloroplasnya berbanding dengan mesofil bersponge. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan penerimaan cahaya. Yang epidermis ni, walaupun dia tak ada kloroplas untuk buat fotosintesis, oleh kerana dia ni sinar jenis itu, dia benarkan cahaya masuk. Okey, xylem pula, kita dah tahu xylem fungsi ini for mineral. Kalau kita terbalikkan dia jadi water kat sini. Water, so mengangkut garam mineral dan juga air. Kemudian dia juga untuk mechanical support. Mechanical support. Jangan lupa dia ada lignifikasi.
lignifikasi ataupun penebalan lignin. Penebalan lignin. Ada banyak cara lah, sama ada bentuk macam ini ke, ada banyak bentuk. Okey, dan dia bentuk X ni dekat akar. Dekat akar dia bentuk X. Kalau kita tengok akar, dia ada bentuk X. Lepas tu bawah ni ada phloem. X tu xylem. Okey. Ada soalan untuk ini? Tak ada. Tak ada. Sebab phloem pula dia ada tube tapis. Kalau cikgu lukis phloem. Macam gini kan. Dia macam ni, dia ada jaringan sitoplasma. Ni ada tube tapis. Okey, phloem food. Food maknanya untuk mengangkut bahan organic material. Organic material dari kawasan pucuk yang menjalankan fotosintesis ke semua bahagian akar. Okey, kemudian kita tengok soalan berikutnya. Kita tahu tadi. Okey. So kita dah tahu dah mana satu ni, dia cakap manakah yang mengandungi paling banyak kloroplast. Maka kita dah tahu dah. Yang paling banyak kloroplast adalah P. Mesophyll palisade. Okey. Yang ini S ni epidermis. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita dah tahu jawapan P paling banyak. P ni mesophyll palisade. Paling banyak. Kemudian kita ada epidermis bawah, ni epidermis atas, ni epidermis bawah. Jangan lupa kita ada gut cell atau sel pengawal. Sel pengawal ni fungsinya adalah untuk melawal saiz liang soma. Saiz liang soma. Okey. Kita boleh stoma gitu. Okey. Saiz liang soma. So stoma tu liang soma lah. Ini adalah sel pengawal. Apa ciri sel pengawal? Ialah dia ada kloroplast. Dia ada kloroplast. Dia ada kloroplast. Dia ada kloroplast, molekul dia. Kemudian dinding belah dalam ni lebih tebal daripada dinding belah luar. Tebal. Sebab itu bentuk dia melengkung. Dalamnya lebih tebal daripada luar. Itu ciri utama dia. Pertama, kloroplast ada kloroplast. Kedua, dia ada dinding yang lebih dalam yang lebih tebal daripada luar. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula. Kenapa K disusun secara rapat? K itu tadi mesophyll palisade lah. Kenapa disusun secara rapat adalah untuk menerima jumlah cahaya yang maksimum. Itulah jawapannya. Kita tengok ion yang terlibat dalam pembukaan stoma. Okay. Kita tengok ion yang terlibat dalam pembukaan stoma ni. Apa dia? Tolong respon. Ion kalium. Ion kalium. Okey, sekarang kita dah tahu ion kalium. Sekarang kita nak tengok liang stoma terbuka. Nak liang stoma terbuka, sel pengawal kena segar ke kena flaccid? Kena segar. Kena segar. Liang stoma ni mesti segar. Nak segar, air masuk ke air keluar? Nak segar, air kena masuk ke air kena keluar? Nak segar ni? Masuk. Air mesti masuk. Air masuk. Nak segar, air mesti masuk. Bila dia segar, baru dia melengkung keluar, dia terbuka. Okey. Air mesti masuk. Nak masuk, sel pengawal mesti untuk air masuk. Segar, air masuk. Mesti segar, kemudian
barulah boleh. Kenapa air segar, kenapa sel tu segar? Kerana air masuk. Untuk air masuk, dia mesti, sel tu mesti apa? Mesti pekat. Macam mana nak pekat? Salah satu nak pekat ialah ion potasium kena masuk. Salah satu nak pekat, ion potasium ataupun ion kalium mesti masuk. Kena masuk dulu. Kalium masuk. Pertama kena kalium masuk. Kemudian lagi satu nak pekat buat apa? Mesti ada gula. Macam mana dapat gula? Daripada fotosintesis. Sebab itulah sel pengawal ini ada kloroplast. Bila dia ada kloroplast, dia boleh hasilkan glukosa. Ni kloroplast. So, bila air masuk, bila dia pekat, dia waktu siang hari, dia jalankan proses fotosintesis dan ion kalium masuk lagi, diangkut secara pengangkutan aktif, maka dia jadi pekat. Bila dia jadi pekat, sel sebelah dia, sel epidermis akan masuk. Air daripada sel epidermis akan masuk sebab dia pekat. Ingat tu. So, yang stoma nak terbuka, mestilah sel pengawal mesti segar. Macam mana nak segar? Mestilah air masuk. Macam mana nak air masuk? Mesti sel itu mesti pekat. Macam mana sel itu jadi pekat? Kerana kalium masuk ke dalamnya dan juga penghasilan glukosa. Dari mana glukosa terhasil? Daripada proses fotosintesis. Okay, ada soalan? Cikgu, ada budak nak masuk. Ada budak masuk. Sekejap. Balki. Okay, selamat datang semua. Terima kasih kerana masuk kelas cikgu. Okay, sekarang kita kat mana tadi? Okey, sekarang kita tengok soalan ni. Ada lagi. Siapa ni? Haikis. Haikis berapa? Okey, kita tengok soalan yang ni pula. Ini adalah fotometer. Ini adalah gambar fotometer. Ini gambar fotometer. Kalau kat mak-mak kita tak pakai ni Ni yang canggih punya. Kalau kita pakai fotometer gelembung je. Pakai tube capillary. Okay, masukkan air. Kemudian ada gelembung udara sikit. Lepas tu kita cocokkan tumbuhan ke atas ni. Biasanya pokok bunga raya ke. Kemudian kita seal dia dengan, ni ada tube getah. Kemudian kita seal dengan jelly petroleum. Kemudian kita masukkan dia dalam, dalam air. Air tu boleh berwarna ataupun tak berwarna. Ini kita panggil fotometer gelembung juga. Kita punya pakai kaki retot. Pegang kat sini. Itu kita punya. Okey. Sekarang dia tanya, antara berikut manakah faktor yang menyebabkan menjadi lebih pendek? Mari cepatlah. Cepat. Bagi bubble ni daripada X bergerak ke Y. Maknanya kadar transpirasi lah diukur gitu. Saya kata ni yang 10 cm. So kadar transpirasi diukur daripada saya kata 10 cm bagi dengan masa. Saya kata 2 minit jadinya 5 cm per saat. Okey, kalau dia pakai 5 minit, dia jadi 2 cm per saat. Maknanya ini lebih tinggilah kadar transpirasi. Okey, pilihan jawapan kita adalah suhu persekitaran meningkat. Bila suhu persekitaran meningkat, jangan lupa kita ada suhu ni memberikan tenaga kinetik tau. Macam ini, okey. Kat sini ada molekul air yang dah keluar.
tersejat. Kemudian dia akan keluar melalui liang stoma. Okey, dia duduk kat sini. Okey, oleh kerana suhu dia ni tinggi, molekul dia bergerak dengan lebih pantas. Maka molekul air ni akan bergerak ke tempat lain dan yang dalam ni boleh keluar. Sebab itu bila suhu persekitaran bertambah, lebih banyak molekul air akan tersejat daripada permukaan air. Suhu ni tersejat daripada permukaan air. Bermakna apa masuk air tersejat, air dalam bentuk cair akan bertukar menjadi air dalam bentuk gas. So, kerana apa? Bila suhu tinggi, lebih banyak molekul air itu mempunyai lebih banyak tenaga kinetik, maka lebih banyak molekul air tersejat. Bila ada suhu tinggi, tenaga haba adalah tinggi. Sebab tenaga haba ni akan diserap oleh molekul air. So, dia akan lebih mudah tersejat. Lebih mudah tersejat. Okey. Selain daripada ini adalah pergerakan molekul air. Pergerakan udara. Misalnya kata ada angin. Angin akan tolak molekul air kat luar ni keluar ke sana. Maka terdapatlah kecurunan kepekatan molekul air, maka dia boleh keluar. Sebab kat luar dah tak ada, sebab angin dah tolak dia keluar, dia jauh daripada daun, maka kat luar ni kepekatan air adalah rendah, kat dalam tinggi, maka dia akan keluar. Kadar transpirasi menjadi lebih tinggi. Okey. Kita tengok. Kelembapan udara dia mesti, kalau bertambah maknanya banyak air. Dia mestilah berkurang. Bila berkurang maknanya kurang air. Keamatan cahaya berkurangan. Kalau keamatan cahaya bertambah, dia tengok bila keamatan cahaya bertambah, maka sel pengawal akan jalankan fotosintesis. Bila dia jalankan fotosintesis, glukosa akan meningkat. Glukosa akan tukar pada sukrosa pun akan meningkat. Ini menyebabkan sel pengawal ni lebih hypertonik berbanding sel jirannya, maka air meresap masuk ke dalamnya. Air meresap masuk ke dalam sel pengawal. Itu sel pengawal segar. Sel pengawal dia jadi segar, maka liang stoma terbuka. Maka lebih banyaklah molekul air akan lebih boleh keluar daripada tumbuhan. Okey, kemudian kita tengok pula soalan berikutnya. Yang manakah tidak bersandarkan? Tidak bersandarkan. Soalan tu macam mana lah mungkin ada silap cikgu punya poll je. Kita tengok dulu yang kat sini. Okey. Ini kloroplast dia ada membran. Kemudian ini oleh kerana dia macam sitoplasma, dia adalah stroma. Kemudian dia ada granum ke tilakoid ke. Satu ni granum Bila banyak dipanggil tilakoid. Yang ini dipanggil lamella. Lamella. Banyak tilakoid. Okey. Manakah yang soalannya tidak bersandarkan cahaya rupanya. Tidak bersandarkan cahaya. Granum ni ada kloroplast. Kloroplast ni akan menyerap air. Menyerap air. Menyerap apa ya? Menyerap cahaya. Okey. Bila dia menyerap cahaya, klorofil akan teruja. Klorofil akan teruja. Ingat. Tadi teruja. Dia akan bebaskan elektron. Okey.
Ini adalah bersandarkan cahaya sebab dia menyerap cahaya. Manakala stroma ni di sini tidak bersandarkan cahaya, jinak balas tak bersandarkan cahaya. Apa yang berlaku semasa proses bersandarkan cahaya? Bersandarkan cahaya, banyak proses yang berlaku semasa bersandarkan cahaya. Okay. Pertama, klorofil menyerap tenaga cahaya. Kedua, bila dia menyerap, klorofil teruja. Bebaskan elektron. Elektron ni pula masuk dalam rantai. Ada satu rantai elektron tu untuk hasilkan ATP. Hasilkan ATP. Okey. Kemudian, apa lagi berlaku semasa bersandarkan cahaya ialah oleh kerana bila klorofil tu dia bebaskan elektron, dia jadi macam positif kan. Ingat tak? Bila kita bebas dia jadi macam positif Ya. So dia nak jadi stabil balik. Dia nak jadi dia normal semula, dia form klorofil ni menarik elektron biasanya elektron ni menarik elektron daripada molekul air. Maka molekul air terurai menjadi ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okey, kemudian ion hidrogen ini dia nak jadi H+, nak jadi normal. Macam mana? Dia kena menerima elektron. Barulah dia dapat atom hidrogen. So atom hidrogen, ATP dan satu lagi NADP akan masuk ke dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Di mana apa yang berlaku ketika ini ialah berlakunya penurunan karbon dioksida. Penurunan karbon dioksida. Dan juga proses kondensasi glukosa untuk menjadi kanji. Okey. Soalan nombor 7. Cikgu. Ya, saya? Accept Najwa. Najwa, okey. Najwa dengan Mimi. Sebab cikgu kalau dah tengok slide ni, cikgu tak boleh nampak cakap je. Okey. Okey. Ni apa jawapannya ni? Ni mak analisis Kalau awak tengok ni titik 4 ni kalau soalan ni. Okey. Ni, apa jawapannya? Apakah kesan kerosakan X? X ni kita dah tahu dah granum. Apa berlaku dekat granum? Tolong respon. Apa berlaku kat granum? Tindak balas? Tindak balas bersandarkan cahaya. Okey, apa jawapannya ni? B. B. Jawapannya apa? B. Kepekatan karbon dioksida meningkat. Kenapa kepekatan karbon dioksida boleh meningkat? Okey, kita tengok apa granum ni. Granum ni adalah proses fotolisis air. Kita tengok fotolisis air. Klorofil jadi teruja. Macam tu Klorofil dia teruja, dia bebaskan elektron, jadilah dia klorofil plus. Ni cikgu punya saja-saja awak jangan ikut pula. Klorofil dia membebaskan elektron, dia jadi klorofil ni bila menyerap tenaga cahaya, dia akan teruja dan membebaskan elektron. Okey. Klorofil ni pula, sebelum tu elektron yang dibebaskan ni dia akan pergi masuk dekat rantai pengangkutan elektron. Dia akan jadi
ATP. Dalam dia masuk dekat rantai tu dia akan jadi ATP. Kemudian klorofil ni untuk dia normal semula, dia tarik air lagi. Tarik elektron. Tarik elektron. Sebab dia positif, dia nak dia normal, dia tarik elektron. Daripada mana ni? Daripada air. Jadinya dia normal semula. Okey, bila hidrogen ditarik daripada air, maka air ni akan pecah. Bila dia tarik air, maknanya dia buang elektron lah. Dia akan pecah jadi. So, sekarang ni, maka bila granum ni rosak, fungsi granum adalah hasilkan ATP. NADPH. Ada satu lagi. Dia akan hasilkan atom hidrogen. Atom hidrogen akan masuk. Dia akan masuk dekat stroma. Dia akan masuk kat stroma. Okay. Untuk apa dia? Untuk nak turunkan karbon dioksida. Untuk turunkan karbon dioksida, dia kemudian dia jadi monomer. Kemudian dia akan jadikan monomer. C6H12O6 tu lah. Dia asalnya molekul 3 karbon. Molekul 3 karbon, dia gabung jadi glukosa. Glukosa ni bergabung untuk membentuk kanji. Maka bila dia tak ada ni, hidrogen tak ada, sebab hidrogen ni diperlukan dengan tenaga sekali, diperlukan untuk menurunkan karbon dioksida. Bila tak ada, karbon dioksida ni akan meningkat. Sebab dia tak boleh nak ikat. So karbon dioksida akan meningkat. Tak pakailah. Dia ni macam tak pakai. Okey. Apa akan berlaku kepada ion hidroksil apabila ia kehilangan elektron? Ni kau belajar dekat kimia 4 orang hutan. Apa lagi? Cara ingat dia? Siapa yang ingat tu? 4 orang hutan. Kau nak buat apa tu? Persamaan separuh tu. Dekat cathode ke anode? Cepat. Cathode kan anode? Persamaan separuh untuk hidroksil. Istilah? Anode. Apa? Cation, dia pergi dekat cathode. Kalau anion, dia akan pergi kat anode. Senang je. So, awak tengok kat sini, cation. Cation hidrogen. Sekarang dia adalah hidroksil. Okey. Nak buat apa hidroksil ni? Kalau dia kehilangan elektron. Cepat orang hutan. Cepat. Jadi apa? Ujungnya ada elektron. Sebab dia buang elektron. Dia terima elektron ke dia buang elektron? Menerima elektron kan? Buang elektron. Bukan terima. Okey, apa jadinya? 4 orang hutan apa? Akan dapat apa produknya? Tolong respon. Cepat. Siapa yang pandai kimia ni? Siapa paling pandai kimia? Tak ada? Cepat dah nak ambil masa ni. Adiba? Adiba? Hello? Ada tak orangnya ni? Cik bercakap seorang-seorang. Danish, ada tak Danish? Menghasilkan 2H2O. Lagi? Oksigen. Oksigen. Berapa elektron? Tambah 4 ini. 4 elektron lah sebab sini Empat. mula dengan 4 sini dengan. Okey. Okey, ini dia persamaannya. Maka kita akan dapat bahawa hasil oksigen glukosa tak sebab dia penurunan. Okey, kemudian ini adalah produce hydroxyl group dah dulu. Produce 2 hydroxyl group barulah hasilkan oksigen. Okey.
Faham ni? Okey, kemudian kita tengok soalan berikutnya. Kadar manakah kadar fotosintesis paling tinggi? Tadi katanya cikgu salah kasih jawapan. Cikgu salah kasih jawapan tadi katanya. Kita tengok kat sini jawapannya sepatutnya adalah 25. Sebab suhu optimum untuk fotosintesis ialah 25 hingga 30. Kat sini 35 lebih tinggi daripada suhu optimum, maka dia telah ternyata asli. Okey. Karbon dioksida 0.04 lah. Maksudnya semakin tinggi karbon dioksida, semakin tinggi kadar fotosintesis. Okey. Kadar fotosintesis dia perlukan karbon dioksida. Bila karbon dioksida banyak, barulah boleh diturunkan oleh hidrogen untuk membentuk glukosa yang akhirnya membentuk kanzi. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, di sini ialah dia cakap apa yang boleh disimpulkan daripada kadar fotosintesis pada lengkung C dan Q. Lengkung C dan Q. Dia tengok kat sini apabila keamatan cahaya bertambah, kadar fotosintesis pun bertambah. Tetapi bila kita tambah lagi keamatan cahaya, kita dapati bahawa kadar fotosintesis dah mendatar. Ini telah maksimum, berada di sini dia telah maksimum. Kenapa dia? Mesti ada faktor penghat. Faktor penghat dia apa? Kat sini adalah karbon dioksida. Sebab itu kalau nak naikkan graf ni, dia kena naikkan karbon dioksida. Tengok dia naikkan karbon dioksida, kadar fotosintesisnya meningkat. So jawapannya itulah. Kita tingkatkan kadar karbon dioksida ataupun faktor penghat di sini adalah karbon dioksida. Okey, kemudian tengok soalan berikutnya. Okey, dah habis. Ada nak masuk lagi ke? Okey, kita tengok kat sini. Hidrokarbon juga kita tahu dah. Ini adalah epidermis atas. Ini mesofil. Oh, dia dah cakap ni mesofil palisad Okey, bermakna apakah B? B adalah kloroplast. Ni mesofil bersponge, ni ruang substomata dan ni adalah sel pengawal. Okey. Dan ni D ni adalah epidermis bawah Sikit lagi. Nyatakan satu perbezaan antara sel mesofil palisad dengan sel mesofil bersponge. Okey, tengok gambar dah dapat jawapan. Tengok gambar dah dapat jawapan. Paling sikai pun kita dapat 2. Pertama ialah kita cakap mesofil bersponge berbentuk bulat manakala mesofil palisad berbentuk memanjang. Okey, dia satu bentuk dia. Kemudian kita tengok dulu susunan. Mesofil palisad disusun secara apa? Rapat, padat. Susunannya rapat dan padat. Okey. Ketiga adalah kandungan kloroplast. Iaitu di mana mesofil palisad mengandungi kandungan kloroplast yang lebih banyak daripada mesofil bersponge. Satu bentuk bulat dengan memanjang. Okey. Kemudian kita tengok pula perbezaan dan fungsi C. C itu ruang substomata. Apa fungsi dia? Okey, apa fungsi? C itu apa? Namakan dulu. C adalah ruang substomata. Ruang di mana dia menyediakan laluan, ruang untuk udara. Udara tu apa? Gas oksigen ataupun gas karbon dioksida meresap kat situ dan juga air. Okay, terangkan penyesuaian daun untuk berfungsi semasa proses fotosintesis.
Apakah penyesuaian daun? Daun tu apa sifatnya? Tengok sifat daun apa. Apa yang awak tahu daun tu sifatnya apa? Daun tu sifatnya apa? Nipis. Apa kaitan nipis? Bentuk mozaik. Susunan daun. Susunan daun bentuk mozaik. Mozaik tu maknanya macam inilah yang macam kita lukis daun. Nanti bawah dia lagi besar. Selang sini, bawah dia lagi. Jadi dia tak terlindung. Itu salah satunya lah untuk meningkatkan penyerapan cahaya matahari yang optimum. Bila nipis, cahaya matahari senang nak masuk ke dalam sel mesofil. Berbanding dengan tebal. Okey. Selain daripada itu, senang juga oksigen dengan karbon dioksida untuk meresap masuk sampai ke mesofil palisad. Okey. Dia cakap nyatakan. Okey, nyatakan. Kalau kita tengok ke atas tu, kita pun boleh ni kat penyesuaian daun, kita boleh juga ceritakan tentang penyesuaian daun tu, kita boleh ceritakan dari segi adanya mesofil palisad yang disusun serapat, padat tu pun boleh kita masukkan. Okey. Ini awak kena jawab. Okey, kita tengok yang ini sama juga. X adalah grana dan Y adalah stromal. Okey, kemudian nyatakan yang terlibat dalam tindak balas cahaya adalah grana. Nyatakan satu jenis tumbuhan yang mengandungi organel ni. Sel tumbuhan maknanya sel mesofil palisad, mesofil bursans dan juga sel pengawan. Okey, apakah hubungan X dan Y? X dan Y itu adalah tindak balas cahaya dengan tindak balas yang tak bersandarkan cahaya. Itu kita semua kena cerita. Klorofil teruja, bebaskan elektron. Okey. Ini pun samalah. Prosesnya adalah huraikan secara ringkas organel ini dalam fotosintesis. Itu maksudnya yang cikgu cerita tadi. Awak kena cerita semula. Okey. Terangkan mengapa organel ini tidak terdapat dalam sel haiwan. Sel ini adalah dalam sel tumbuhan sebab dia membuat makanannya sendiri. Haiwan dia bukannya fotosintesis. Dia adalah apa? Heterotrof. Mendapatkan makanan daripada organisma yang lain. Maka dia tak perlulah untuk buat fotosintesis. Okay, nanti dia tak payah makan. Okey. Ada soalan tak yang ni? So hari ini kita belajar tentang daun. Kita belajar tentang organel, organel kloroplast. Kemudian kita juga belajar hari ini tentang apa berlaku dalam organel kloroplast, apa berlaku dalam stroma, apa berlaku dalam dalam organel tu, iaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni ada dalam buku teks awak. Ada dalam buku teks awak. Apa berlaku dalam tindak balas cahaya, apa berlaku dalam tindak balas gelap. Okey, kita tutup, kita main lagi. Betul tak? Masa cikgu dah habis ke cikgu perlu 11.30, 12.30, 1. Ada lagi? Hello? Dah habis pukul 1. Oh, pukul 1. Okey, esok ada kelas pagi, betul? Betul. Pukul berapa? Pukul 9 Okey. Kita nak ulang tingkatan 4 dulu ke kita mulakan tingkatan 5 dulu, dah habis tingkatan 5 baru nak pergi tingkatan 4. Tingkatan 4 dulu. Tingkatan 4 dulu. Okey, maka ready dengan bab yang pertama lah bab sel tu
Okey, sebelum kita tutup tu cikgu ucapkan terima kasih Alhamdulillah ramai yang masuk kelas cikgu. Teruskan sebab kita nak fasa kepada fasa peperiksaan. Semoga Allah berikan kejayaan pada semua pada kita semua. Okey, cikgu minta ampun, minta maaf jika ada tersilap, kekurangan dalam mengajar. Okey, dan kita tutup dengan majlis kita ini dengan tasbih ibadah dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, sebelum tu kita lupa nanti tulis nama dengan markah sekali Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih.